Okey, kita dapat gabungan formula antara okey, F sama dengan W. Okey, di mana kita tahu F adalah yang formula pertama, G M1 M2 bagi R kuasa 2. Dan untuk formula berat adalah mg. Jadi bila kita padankan salah satu M, kita akan dapat pecutan graviti. Okey, pecutan graviti bagi sesuatu planet. Okey. Dan ketiga untuk daya memusat. Okey, daya memusat formula ini you hanya ingat saja F sama dengan mv kuasa 2 bagi R. Okey, di mana kita tahu F sama dengan ma. So bila kita padamkan M ini, kita akan dapat A sama dengan V square bagi R. Okey. Dan kelima ini, hal laju orbit. Okey, hal laju untuk orbit. So kita tahu untuk formula hal laju V sama dengan S bagi T. Di mana kalau untuk satu orbit, okey, jarak adalah satu lilitan. Satu lilitan adalah 2 pi R. 2 pi R. Dan masa untuk satu pusing, kita panggil dia tempoh. Okey, so sebenarnya di sini adalah T besar lah. Okay, T besar. Okey, kemudian untuk formula jisim, okey, formula jisim sebenarnya dia gabung daripada mana? Gabung daripada formula okay, F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2 dengan formula ini. Okey, formula ini. Okey. Okey, so basically so kita kadang-kadang soalan dia jarang dia suruh you terbitkan lah. Okey. Tapi kalau kita nak terbitkan GM over R kuasa 2, okey, sama dengan okey daya memusat. Okey, formula daya memusat MV kuasa 2 bagi R. Okey. Yang penting daya sama, okey. Daya graviti sama dengan daya memusat. Sebab daya memusat disebabkan oleh daya graviti. Okey. Daya graviti yang menyebabkan sesuatu objek atau planet mengelilingi matahari. Okey. So padangkan M, okay, M kecil. So kita dapat V kuasa 2 sama dengan susun semula G M R over R kuasa 2. Okey. Dan di sini kita cuba uh, cuba padamkan V. Okey. Kita padamkan V ini. Okey, kita tambah V sebab dalam formula ni tak ada V. So masukkan V dengan 2 pi R bagi T. Okey, 2 pi R bagi T kuasa 2 sama dengan G M besar R kecil bagi R kuasa 2. So di sini anda susun sajalah dan akhirnya anda akan dapat formula inilah. Okey, kemudian 3.2 hukum Kepler. Okey, hukum Kepler ada 3 kalau you masih ingat. Okey, hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua dan hukum Kepler ketiga. Okey, hukum Kepler pertama dia adalah hukum apa? Hukum orbit. Hukum orbit kan? Okey. Hukum orbit. Okey. So maksudnya yang pertama dia kata semua ini dia akan mengelilingi, okey, contohnya ini matahari, okey, bumi. Okey, so sebenarnya bentuk orbit ini adalah dalam elips. Okey, elips. Okey, tetapi elips ini dia adalah elips yang hampir seperti bulat. Okey, seperti bulat. Jadi kita masih boleh guna formula mv square over r lah. Okey, sebab ini formula untuk daya memusat dalam bulat. Okey, hukum Kepler kedua adalah hukum luas. Okey, hukum luas. Okey, so maksudnya kalau daripada A kepada B, okey, masa dia adalah T sama dengan X, okey. Dan satu lagi kalau C ke D, okey, C ke D, masanya pun sama. Okey, C ke D masa pun X.
Jadi, apa yang masuk adalah luas yang dicakupi di sini adalah sama dengan luas yang dicakupi di sini. Okay, di mana sebenarnya kita tahu, bila dia semakin jauh, dia akan semakin perlahan. Okay, semakin perlahan. Okay, bila dia semakin dekat dengan matahari, dia akan semakin cepat. Okay, that's why di sini nampak dia, luas dia panjang sikit. Dia punya angle. Tetapi sebab dia pendek. Okay, sebab dia pendek. Okay, untuk yang ketiga adalah tentang hukum tempoh. Okay, hukum tempoh. Okay, di mana kita ada formula inilah. Okay, formula ini. Okay, formula ini. Okay, lepas tu kita ada formula V sama dengan punca kuasa 2 GM bagi R. Okay, dari sini saya tak nak terbitkan lah. Okay, so beza antara hal laju orbit dengan hal laju lepas adalah beza. Okay, sini ada nombor 2, sini tak ada. Okay, hal laju orbit maksudnya kalau sesuatu dia sedang mengelilingi apa V dia. Okey, tetapi hal laju lepas adalah berapa hal laju yang minimum. Minimum untuk sesuatu objek, sesuatu roket meninggalkan permukaan bumi. Okey. Dan last sekali tenaga keupayaan dan tenaga kinetik lah, ini formula dia. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, pergi kepada soalan. Okey, sebelum ni nampak ada yang baru join. Okey. Okey. Okey, so pastikan you ada formula di sebelah Okey, formula di sebelah. Okey. Jadi soalan 1, okey, soalan 1 basically kita nak cari daya graviti antara matahari dan bumi lah. Okey, so apa yang kita buat adalah kita gunakan formula F sama dengan GMM besar bagi R kuasa 2 lah. Okey, di mana kita letakkan G adalah 6.67 darab 10⁻11 darab jisim untuk matahari okey 1.99 darab 10 kuasa 30 darab lagi jisim bumi 6 darab 10 kuasa 24 bahagi R kuasa 2. Okey, di mana dia punya jarak adalah 1.5 darab 10 kuasa 11 kuasa 2. Okey, so jawapan adalah dalam bentuk Newton. Okey, bentuk Newton. Okey, soalan 1 boleh cuba buat kalau you rajin. Soalan 2 pun sama juga, kita perlu carikan daya graviti. Okey, daya graviti antara dua orang. Okey. So 80 kg, 80 kg. Berdiri dengan jarak 50 cm. Okey, 50 cm. So formula pun sama. Okey, F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2. Okey, di mana G adalah okey, tak payah hafal G sebab exam akan bagi G ya. Okey. Dan kemudian darab jisim pertama 80, jisim kedua pun 80 bahagi jarak adalah 0.5. Okey, kena tukar pada meter ya. 0.5 kuasa 2. Okey, dan carikanlah berapa Newton. Okey, this one I review for you. Okey. Ada yang baru join lagi. Okey. Okey, kemudian bandingkan nilai daya graviti dengan berat orang tersebut. Okey. So, berapa nilai you dapat di sini? Okay, can anyone give me the answer? (1.708) 10⁻6. Okey, terima kasih. Okey. Okey, so ini adalah daya graviti antara dua orang. Okey.
Okey, sekarang kalau saya nak carikan berat, formula berat adalah W sama dengan mg. Okey, di mana M adalah 80. Okey, dan G di sini kita gunakan nilai 9.81 ah. Okey, kita gunakan 9.81. Okey, so darat 9.81 ms negatif 2. So jawapan dapat. Okey, somebody. Okey, thank you. Okey, so kita boleh bandingkan daya graviti antara dua orang dengan berat mereka. Okey, berat mereka bertindak ke bawah kan. So, kita nampak satu 700 lebih, satu dia 0.0000001708. So, di sini kita nampak berat dia lebih besar, jauh lebih besar daripada daya graviti. Okay, that's why kebanyakan daya dia bertindak ke bawah. So, daya graviti antara dua manusia ini tak berapa signifikan, tak berapa ketara. Okay, dia sangat kecil sampai kita gerak tangan, gerak kaki pun boleh mengatasi daya ini. Okay, so jawapan daya berat lebih besar daripada nilai daya graviti. Okay, okay, ini soalan 2. Okay, soalan 2. Okay. Okay, next kita pergi soalan 4 lah. Saya rasa kita tak dapat bincang semua soalan. Okay, apakah ketinggian dari permukaan bumi sekiranya nilai daya graviti adalah 1/3 dari atas permukaan bumi? Okay, ini bermaksud apa? Okay, so kalau saya berdiri di atas permukaan bumi, okay, di atas permukaan bumi, okay, so sini adalah R. Okay, sini adalah R. Okay, dan kemudian katakanlah jisim saya adalah M. Okay, M kecil. Jisim bumi adalah M besar. Okay, so daya graviti apabila saya berada di atas permukaan bumi adalah F sama dengan G M M besar bagi R kuasa 2. Okay, so ini adalah daya graviti saya semasa di permukaan bumi. Okay, permukaan bumi. Okay, ya. Yang soalan mana? Aha. Memang kita pakai hukum kegravitian semesta Newton. Cuma M sini saya letak M kecil. M ni saya letak M besar. Ni bermaksud dua objek yang berbeza. Okey. Sama je, sama sahaja. Ini pun masih formula untuk hukum kegravitian semesta Newton. Okey ya. Okey. M1. Okey, ini M1, ini adalah M2. Okey. So formula tadi biasa adalah G M1 M2 bagi R kuasa 2. So di sini saya guna M kecil, M besar pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Okey, saya teruskan dulu Okey, so sekarang dia kata kalau sekarang daya graviti saya adalah 1/3 F. Okey. So saya punya daya baru ini, F yang baru ini, kita nak 1/3 GM per R kuasa 2. GMM per R kuasa 2. Okey, so apa yang kita nak buat adalah GM M besar per R kuasa 2 sama dengan 1/3 GM M besar per R kuasa 2. So seperti yang saya kata, G sama, M di sini sama, M
besar pun sama. So, R kuasa 2 sama dengan 3R kuasa 2. So, R sama dengan punca kuasa 3 R. Okey, ya betul lah. Okey. So, that means di sini kita ketinggian dia adalah punca kuasa 3 R. Okey. Kalau you punca kuasa 3 lebih kurang dapat jawapan 1 point berapa? 1.7 lebih kan? 1.7 lebih kan? Okey. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak cari ketinggian dari permukaan bumi. So, ketinggian ini kalau kita letak H, so H sama dengan R tolak R. Okey. Di mana punca kuasa 3 R besar tolak R. Okay, so here you just click calculator. Okay, maksudnya kita dapat square root 3 minus 1. Dapat berapa? Okay. Anyone boleh tak tolong saya? Square root 3 tolak 1 berapa? 732. Okay. So ini adalah jawapan lah ketinggian dia. Okay, faham tak? So, apa yang kita buat adalah kita carikan daya graviti semasa di permukaan bumi. Kemudian bila daya graviti dah berkurang, so apakah ketinggian atau apakah jarak yang baru? Okay, apakah jarak yang baru? Okay. Boleh saya teruskan? Dah salin belum? Okay ya. Okay. Okay. Okay, next 7. Percutan graviti di atas muka bumi adalah 10 ms-2. Jika jisim bumi adalah M dan jejari bumi adalah R, hitungkan percutan graviti pada S, iaitu jarak 3R di atas muka bumi. Okey, so kita cuba lukiskan dulu. Okey, bumi. So, jejari adalah R. So, kita adakan satu satu objek. Okey, so dia punya jarak adalah 3R di atas bumi. So, sebenarnya kita ada 4R. Okey, so formula untuk percutan graviti adalah, kalau rujuk balik formula, G sama dengan G besar, M besar per R kuasa 2. Okey, so G besar 6/6, 7/10-11 darab jisim bumi. Okey, jisim bumi berapa? 6/10 kuasa 24. Okey, 6/10 kuasa 24. Okey, bahagi dan R sini kita ada 3R kuasa 2 kan? Okey, 3R kuasa 2. 3R kuasa 2. Sorry, 4R kuasa 2. So, tinggallah R sini berapa. Okey, R sini berapa. Dia punya jejari adalah 6.37 dalam 10 kuasa 6. Okey, 6.37 dalam 10 kuasa 6. Okey. Lepas tu you kena darab 4. Okey, darab 4 darab 6.37. Okey, kuasa 2. So, kiralah berapa ms-2. Okey, ni soalan 7 ah. Okey, soalan 7.
Ya. Okey, sebab kita nak hitung percutuan graviti pada titik S sini. Di sini adalah jarak 3 R dari permukaan bumi. So, yes. Okey. Okey. Soalan 8. Okey, soalan 8. Satu satelit bersisip 600 kg sedang mengorbit bumi pada ketinggian 300 km dari permukaan bumi. Okey, hitung kelajuan satelit. Okey, formula kelajuan satelit. So, V sama dengan punca kuasa GM bagi R. Okey. So, dia tak bergantung kepada jisim satelit. Dia bergantung kepada jisim bumi. Okey, M ini, M besar adalah jisim bumi. Jisim yang planet atau matahari yang diorbit, bukan jisim satelit. Okey, so kelajuan satelit. So, kita ada G 6.67 dalam 10^11 darab jisim bumi 6 darab 10^24 bahagi R adalah, okey, jangan lupa R ini rujuk kepada jari tambah ketinggian. Okey. So, jari tambah ketinggian ini adalah kita dapat 6.37 darab 10^6 itu jari tambah 300 km. So, kena tukar km kepada meter. 300 darab 10^3. Okey. So, carilah berapa jawapan dia. Okey, ini untuk 8 soalan 1. Okey, untuk tempoh. Okey, tempoh macam mana? Kita tahu formula V sama dengan 2 pi R bagi T. So, T besar sama dengan 2 pi R bagi V. Di mana V sini kita dapat jawapan daripada yang pertama dan 2 pi kita dah tahu 2 pi dan R adalah daripada tadi sini. Okey. Lepas tu masukkan jawapan. Jawapan dalam bentuk saat. Yes. Kenapa? I tengok screen you saya tak nampak. Sorry. Ya, saya cuba ping. Tak nampak sangatlah. Atau you ambil gambar nanti you share dalam Telegram lah. Okey. Okey, kita sambung. Okey ya, soalan 8 dah okey ya. Okey, so you boleh tulis jawapan dekat dalam chat kalau sesiapa yang boleh kongsi supaya you boleh bandingkan jawapan. Okey, takut sendiri salah ke apa. Okey, next kita pergi soalan 11. Okey, soalan 11. Okey, kita ada 4 lagi. Okey, alright. Okey, satu satelit berada pada kedudukan jarak R dari pusat bumi dengan menggunakan hukum kegravitian semesta, hitung kelajuan satelit dan tempoh satelit mengelilingi bumi dalam sebutan jisim bumi M, R dan G. Okey, so dia suruh kita gunakan hukum gravitian semesta. So kita perlu guna F sama dengan G, M besar bagi R kuasa 2. Okey, lepas tu hitungkan kelajuan satelit. Okey, kelajuan satelit. So ini bermaksud sebenarnya kita nak terbitkan formula lah. Okey, terbitkan formula. So kita nak carikan V dan juga T. Okey. So di sini dia punya konsep adalah
daya kegravitian, daya graviti sama dengan daya membesar. Daya membesar. So di sini F sama dengan GMM per R kuasa 2. Formula untuk daya membesar F sama dengan MV kuasa 2 bagi R. Ada yang baru join. So samakan dua formula ini. GMM besar bagi R kuasa 2 sama dengan MV kuasa 2 bagi R. Yes. Kemudian potong M kecil. So, susun dalam sebutan V kuasa 2 sama dengan GM besar R per R kuasa 2. Sama dengan GM bagi R. So, kita dapatlah formula V sama dengan punca kuasa 2 GM bagi R. Ini kelajuan orbit. Kelajuan orbit. Untuk cari tempoh, tempoh juga kita tahu V sama dengan, saya tulis kat sebelah kiri ya. V sama dengan 2 pi R bagi T besar. So, T besar sama dengan 2 pi R bagi V. Cuba masukkan V ke sini. Boleh tak? 2 pi R per punca kuasa 2 GM per R. So, nak senang, kita cuba cuba kuasa 2. T kuasa 2, sini pun kuasa 2. So, T kuasa 2 sama dengan 4 pi R kuasa 2 per GM per R. Sama dengan 4 pi R kuasa 3 per GM. T kuasa 2. So T sama dengan punca kuasa 2, 4 pi R kuasa 3, 4 pi square. R cube per GM. So soalan 11 ini cuma minta anda untuk terbitkan formula kelajuan satelit dan tempoh. So you can see we can get these from this basic idea. Daya graviti sama dengan daya membesar. Daripada sini kita cuba terbitkan formula untuk V dan juga T. Zuan, boleh tak? Apa? Yang inilah soalan ni boleh tak? Walaupun mungkin dia bagi, tapi dia nak you tunjukkan. Macam mana you dapat formula ini. Kalau MS pun lebih kurang sama. Macam show that, chord theta sama yang something like that, sama dengan apa. Walaupun you dah tahu, tapi dia nak you tunjuk. So saya rasa dalam buku teks anda pun adalah, pun ada. You can check. Ini dalam bab 3.1 yang belakang. Yang belakang. Dan juga 3.2 lah, hukum Kepler ketiga. Clear? Next, soalan 13. Kalau you tak sempat, you boleh screenshot dulu. Screenshot saja. Nanti baru you tengok balik. Soalan 13. Apakah laju minimum yang diperlukan bagi kapal angkasa untuk melepasi dari planet, di mana jisim planet setengah dari jisim bumi, tapi sama saiz. So,
laju minimum maksudnya kita nak carikan hal laju lepas. Okey, hal laju lepas. So, tengoklah formula untuk hal laju lepas. V sama dengan punca kuasa 2, 2GM bagi R. Okey. So, di sini kita nampak jisim planet setengah dari jisim bumi. Maksudnya, jisim ini telah menjadi 1/2 M. Okey, 1/2 M. So, sekarang hal laju lepas yang baru ini, okey, yang baru ini adalah punca kuasa 2, 2G M kita jadikan 1/2 M. Okey, per R. Sebab dia punya saiz sama. Saiz sama maksudnya dia punya jejari pun sama. Okey, sama juga. So, sama dengan punca kuasa 2 potongkan 2 GM per R. Dan di sini kita masukkan nilai 6.67 darab 10⁻11 darab jisim bumi adalah 6 darab 10 kuasa 24 bahagi jejari bumi. Okey, jejari bumi, jejari planet pun sama. Berapa dah? Saya pun lupa. 6.37. Okey, 6.37 darab 10 kuasa 6. Okey, dan dapatlah jawapan. Okey. So, soalan 13. Okey, dah. Soalan 14, tentukan jisim bumi daripada tempoh okey, T dan jejari R bagi orbit bulan mengelilingi bumi. So, kita ada bumi, okey, bumi dengan bulan mengelilingi bumi. Okey. Okey, so kita nak carikan jisim bumi, M sama dengan berapa? Okey, bukan terus ambil daripada atas. Kita nak cari daripada kira nilai-nilai ini. Okey, so tadi masih ingat tak? Kita ada T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Okey, ini daripada soalan 11. Okey, soalan 11. So, formula yang sama, cuma kita terbalikkan. Sekarang M pergi ke sini. T kuasa 2 turun ke sini. Tukar saja kedudukan. M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bagi G T kuasa 2. Okay. Masukkan nilai 4 pi kuasa 2 dan R sini, okay, R sini jejari adalah okay, 3.82 darab 10 kuasa 5. Jangan lupa tukar kepada km. Okey. Km kita tak nak, tukar kepada meter. Darab 10 kuasa 3. Okey. Lepas tu kuasa 3 kan. Bagi, apa saya tulis sini? 6.67 darab 10⁻11 darab, okey, T sini hari tukar kepada masa. Okey. Macam nak tukar 27. Okey, tulis kat sini ya. 27.3 darab 24 jam darab 60 minit darab 60 saat. Okey. Kemudian kuasa 2. Okey, dan berapalah jisim dalam kg?
Okey. So kira okey. Okey, last sekali soalan 15. Okey, soalan 15. Okey, so bulan A dan bulan B melakukan pusingan lengkap mengelilingi Mustari dengan T1 dengan T2. Okey, so diberikan bulan A mengelilingi bukan Jupiter, Mustari. Okey, Jupiter maksudnya Mustari lah. Pada jarak 421,000 km, tentukan hal laju linear. Okey, so kita nak carikan hal laju linear. Okey, saya padamkan dulu. Okey, hal laju linear formula V sama dengan 2 pi R bagi T. Okey, sekarang kita nak cari bulan B. Bulan B punya hal laju linear. So, kita perlukan jejari orbit bulan B dan tempoh untuk bulan B. Okey, so kalau ini adalah Mustari, kita ada bulan A, kita ada bulan B. Okey, A pun pusing, B pun pusing. Okey. So, sekarang mereka mengelilingi dengan masing-masing dengan tempoh yang berbeza. Okey, tempoh yang berbeza. Okey, jadi ya. Ya, I baru nak cakap, you sudah cakap. I baru nak terangkan, tapi you sudah bagi tahu. Okey, so yes, kita kena guna hukum Kepler ketiga. Okey. Kita ada A, kita ada B. Okey. So B dia ambil masa yang lebih panjang sikit daripada A. So kalau berdasarkan hukum Kepler ketiga, okay, kita boleh dapatkan RB ini. Sebab soalan hanya bagi RA. Kita tak tahu RB. Okay, so hukum Kepler ketiga formula adalah T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Okay, so di sini kita masukkanlah KT1 adalah 1.77. Okey, di sini tak payah tukar kepada saat. Okey, sebab kita buat apa ni, nisbah ratio yang sama. So, bila kalau kita guna unit yang sama untuk pecahan, so tak apa, kita boleh terus potong saja. Okay, so no problem. Kalau you nak tukar pun boleh, tapi tak payah sebenarnya. Sebab in the end you get the same answer. Okay, 1.77 kuasa 2 per 3.55 kuasa 2 sama dengan. Okay, di sini R1 adalah 42166 kuasa 3. So, you nak carikan R2, RB kuasa 3. Okay, so carikanlah RB kuasa 3 sama dengan berapa. Okay, unitnya dalam bentuk km. Sebab tadi di sini kita guna km. So, kita pun guna km kat sini. Okay, so carikan RB. Kemudian masukkan nilai sini ke dalam formula V sama dengan 2 pi R bagi T. Cuma di sini anda kena tukar kepada meter. Okey, tukar kepada meter. Okey, tukar kepada meter. Dan untuk masa tukar kepada saat. Okey, so sepatutnya 3.55 ini you kena tukar kepada saat. Darab 24, darab 60, darab 60. Okey, lepas tu dapat jawapan dalam bentuk meter per saat. Okey, so ada soalan nak tanya? 11.53 sekarang. Okey. So, you siapkan soalan yang saya highlight dengan kuning dan bolehlah buat dalam testpad ke ataupun buku latihan ke. Lepas tu you ambil gambar. Okey, ambil gambar. Lepas tu hantar ke Google Classroom. Okey. Sebelum pukul. Ya. Ya, tadi you dah tanya kan.
You yang sebut dulu, yes. You sekarang nak cari jarak orbit B. Ya, tapi you tak ada OB, tak ada jejari orbit B. You Yes, you kena cari OB dulu baru cari BB. Okay? Okay, so sebelum pukul 2 petang, okay, hantar ya. Okay, saya rasa tak ada masalah sebab saya nak bincang. Okay, so anda cuma cuba kemaskan you punya jawapan, lepas tu hantar sajalah. Okay? Okay, so itu saja. Next week kita tengok bab 6 lah, bab 6 cahaya. Okay? Okay, sekali lagi sebelum anda leave, say hi again supaya saya tahu you masih ada di sini. Tulis dekat message. Okay, tulis dekat message.